Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sanusi Mak Nor, nama yang paling hebat di Malaysia di dalam politik. Beliau selalu membuat kekecohan, kecoh dalam konotasi yang bukan buruk, bukan. Tapi dalam konotasi kekecohan politik, maksud kata akan membentuk satu lagi perbualan politik yang baru, satu lagi isu politik yang baru, satu lagi cerita asam garam manis pahit politik yang baru. Adakah Sanusi akan menjadi ketua pembangkang menggantikan Hamzah Zainuddin? Layak atau tidak Hamzah Zainuddin digantikan oleh Sanusi? Dengan prestasi yang ditunjukkan oleh Sanusi sekarang ini sebagai Menteri Besar Kedah, adakah dia layak untuk menjadi ketua pembangkang? Pada saya, tidak masalah, oke juga. Cuma saja, mungkin orang-orang Semenanjung, terutama orang Kedah sendiri, tahu kelayakan beliau. Jadi kalau beliau jadi ketua pembangkang, memang ada kelebihan pada orang Kedah, begitu. Tapi ini akan menjadi satu persoalan baru. Adakah Sanusi mampu untuk memegang dua jawatan penting dalam satu masa? Ketua Pembangkang dan juga Menteri Besar Kedah. Adakah beliau dapat mengurus kedua-dua tanggung jawab ini dengan baik? Atau beliau akan menghadapi banyak persoalan, banyak masalah, banyak rintangan, dan beliau akhirnya tidak dapat menguruskan kedua-duanya dengan baik? Saya pikir itu soalan yang cukup bagus, tetapi pun saya pikir semua orang kalau dia sedia untuk pegang jawatan, makna kata dia sedia untuk berdepan dengan cabaran-cabaran sedemikian. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selain daripada Sanusi, saya pikir susah untuk mencari orang yang lain yang lebih berkemampuan, lebih berketerampilan untuk menjadi ketua pembangkang. Walaupun begitu, saya pikir cabaran untuk Sanusi ialah kalau dia jadi ketua pembangkang, sebab dia bukan ahli parlimen. Jadi kalau dia bukan ahli parlimen, bagaimana untuk dia jadi ketua pembangkang? Itu menjadi halangan bagi dia. Belum pernah rasanya di politik Malaysia ini, seorang ketua pembangkang adalah seorang yang bukan ahli MP, bukan ahli parlimen. Sebab ketua pembangkang perlu menjadi ketua di parlimen untuk membangkang. Beliau akan menjadi ketua head of opposition politik, ya. Jadi kemungkinan besar Sanusi bukanlah pengganti Hamzah Zainuddin. Dia kemungkinan besar bukan Hamzah Zainuddin punya pengganti, tetapi mungkin orang lain. Tapi selain daripada dia, siapa lagi? Sebab menurut maklumat yang kita terima, dikabarkan, diwar-warkan, dihebohkan, disebarkan cerita angin-angin, dan pun sudah disahkan juga di dalam berita sebenarnya, bahwa ketua pembangkang kemungkinan besar daripada Parti PAS. Persoalan yang muncul di kepala saya ialah siapa yang mampu untuk jadi ketua pembangkang dalam Parti PAS. Mungkin Anda ada pendapat Anda sendiri, coba tinggalkan komen pada pendapat Anda, siapakah yang layak untuk menjadi ketua pembangkang. Bye-bye. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transfer Factor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja, ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis.
Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Salam sejahtera, selamat pagi. Nampaknya Muhyiddin Yassin tersenyum-senyum sekarang, rasanya lah. Kerana Hamzah Zainuddin sudah tidak ada lagi di dalam senarai kesebelasan utama pemain harapan. Dan paling penting, kita dapat maklumat pada mesyuarat baru-baru ini, Hamzah Zainuddin tidak dijemput untuk datang ke mesyuarat tersebut. Adakah ini juga menunjukkan bahawa Muhyiddin Yassin berjaya memujuk rakan-rakan partinya di dalam Perikatan Nasional, terutamanya PAS, untuk membiarkan kasih pulau-pulau sajalah Hamzah Zainuddin. Dan terbaru tuan-tuan dan puan-puan, kesianlah kepada Hamzah Zainuddin kerana kita dapat maklumat pengganti kepada Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang, bukan daripada Bersatu. Ini satu berita yang agak sedih untuk Muhyiddin Yassin. Tapi bagi saya ini cukup bagus untuk mengekalkan keadaan pembangkang yang sekarang ni huru-hara menjadi lebih baik. Sebab kalau daripada Bersatu lagi, jadi siapa Bersatu punya calon untuk jadikan ganti kepada Hamzah Zainuddin. Dan dikabarkan pengganti itu bukan dari Bersatu, bukan juga dari Gerakan, bukan juga daripada parti-parti yang lain yang bersama dalam Perikatan Nasional sebagai pembangkang, tetapi daripada parti PAS. Persoalan kita sekarang ialah siapa di dalam parti PAS yang cukup berkaliber, yang cukup mempunyai kelayakan untuk menjadi ketua pembangkang. Yang kita harapkan ialah jangan-jangan selepas ini ketua pembangkang pun selevel atau lebih teruk daripada Hamzah Zainuddin. Sekurang-kurangnya kita berharap selevel lah dengan Hamzah Zainuddin, kan? Selevel daripada Hamzah Zainuddin, dan supaya bila membangkang, bila mengeluarkan isu polisi dan sebagainya di parlimen nanti, itu membawa manfaat kepada rakyat. Bukannya nanti kalau daripada parti PAS yang tiba-tiba jadi ketua pembangkang, akhirnya pembangkang punya level makin menurun pula. Kita harap tidaklah jadi seperti sebelum ini bila MP-MP daripada PAS berhujah. Tidak banyak yang tentang rakyat, tetapi lebih banyak kepada politik, lebih banyak kepada suatu perkara yang hanya remeh-temeh. Tapi kita berharap bila ketua pembangkang yang baru diumum, sekurang-kurangnya orang yang memang mempunyai fikiran untuk memajukan negara Malaysia lah. Saya berharap, sebagai rakyat Malaysia, saya berharap supaya seterusnya yang akan dilantik ini, yang akan dipilih ini, yang akan diumumkan ini nanti, orang yang betul-betul layak untuk menjadi ketua pembangkang. Jadi, pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang paling
berkaliber atau paling layak untuk menjadi ketua pembangkang. Azmin Ali sudah tidak boleh sebab dia sudah ada jawatan. Lepas itu yang lain-lain pun sudah ada jawatan lagi. Jadi siapakah yang akan jadi ketua pembangkang? Adakah Sanusi yang akan menjadi ketua pembangkang menggantikan Hamzah Zainuddin? Nama yang paling heboh lah sekarang ini of course lah. Memang siapa Sanusi. Tapi bolehkah dia jadi ketua pembangkang? Dapatkah dia mempersatukan, menguatkan semula pembangkang Malaysia ini? Atau dia bakal bernyanyi karaoke lagi di TikTok? Oke, kita doakan yang baik-baik saja. Sepanjang bulan Ramadan ini kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Tinggalkan komen Anda. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berpikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.